Negeri Sembilan. Okey, anda perasan tak sejak kita melanda ataupun dilanda COVID-19, ramai sebenarnya usahawan yang sudah pun mula berniaga kerana ingin mencari ataupun menambah pendapatan kan. Tapi kadang-kadang usahawan-usahawan ini apabila mereka mencipta sesuatu barangan, desain mereka yang baharu, mereka tidak berapa mengenali berkenaan bagaimanakah cara untuk melindungi harta-harta intelek mereka ini. Harta intelek itu kita terjemahkan sebagai idea yang dikeluarkan daripada intelek mereka. Jadi ianya perlu mendapatkan perlindungan agar tidak ada masalah di kemudian harilah ya. Jadi untuk kita memberikan kesedaran kepada anda semua bagaimana anda boleh menjaga setiap harta intelek anda ini sebagai seorang usahawan di luar sana ataupun sebagai seorang pengkarya seni dan sebagainya. Kita bawakan seorang individu di studio hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang berusaha Tuan Kamal Kurmin, Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia ataupun ringkasnya kita panggil sebagai MIPO lah ya. Ejaan dia My IPO tapi sebutannya adalah MIPO. Merupakan salah satu agensi di bawah kerajaan untuk melindungi harta intelek usahawan dan juga pengkarya seni di luar sana lah. Okey, Encik Kamal, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sama kita. Okay. Terima kasih. Isu ni sejak belakangan ni panas sikit lah kan? Ya, betul. Berkenaan dengan word copyright ni kan. Tapi bahasanya kita panggil daya cipta. Saya berikan mukadimah tadi tu saya ringkasnya. Tapi eloklah kalau Ketua Pengarahnya kongsikan terlebih dahulu apa sebenarnya yang didefinisikan dengan harta intelek ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasihlah menyambut MIPO ataupun Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau MIPO lah. Kami adalah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Negeri dan Kos Sara Hidup, ya, KPDN. Jadi secara ringkasnya, harta intelek adalah hak cipta ataupun hasil ciptaan minda manusia dalam bentuk reka cipta, ya, dalam bentuk simbol, nama, ya, desain dan sebagainya. Jadi untuk tujuan perdagangan secara umumnya. Jadi dalam hal ini terdapat enam komponen harta intelek. Pertama, cap dagangan, ya, paten, reka bentuk perindustrian, hak cipta, ya, ataupun kemudian kita ada reka bentuk litar bersepadu, ya, dan jadi apakah perbezaan cap dagangan, paten dengan hak cipta? Jadi benda ni kalau kita tengok macam ni sama je kan. Cap dagangan, saya ingat semua sedia maklum ataupun bahasa Inggeris trademark. Jadi kalau kita nak mengenali satu produk atau perkhidmatan, mesti ada tanda. Jadi cap dagangan adalah boleh dikatakan sebagai simbol ataupun tanda terhadap satu barangan atau perkhidmatan. Jadi manakala paten ni adalah reka cipta, reka cipta kreatif yang melindungi produk-produk untuk tujuan teknologi ataupun proses. Itu manakala hak cipta idea kreatif dalam bentuk karya. Karya ni dalam banyak kategori lah. Jadi dalam bentuk muzik, filem, bunyi, ya, terbitan dan sebagainya. Dia ada 6 kategori. Itu antara secara umum lah apa itu harta intelek. Kalau Cik Kamal boleh berikan contoh ya. Kadang-kadang bila kita jelaskan macam ni, penonton tak nampak apa beza trademark, copyright, patent kan. Ya, betul. Kalau Tuan Kamal boleh bagikan contoh, 2-3 contoh dalam satu brand tu, mana satu trademark dia, mana satu copyright dia, mana satu patent dia. Okey. Saya akan rujuk yang mudah dululah, ya. Sila. Cap dagangan atau trademark. Biasanya kalau kita pergi ke market, kita nak beli barang, apa yang kita tengok dulu? Brand. So, brand tu adalah membezakan sesuatu produk dengan produk yang lain. Kalau kita nak tengok produk tu berkualiti, dia kena tengok logo ataupun brand, nama dia. Sebab itu kalau kita nak pastikan benda tu kadang original atau original, dia punya logo. Logo tu adalah untuk memastikan produk tu kadang berkualiti dan menjamin satu, dan kita dapat membezakan satu produk dengan produk yang lain walaupun produk yang sama. Contoh kasut. Kasut kita nak pakai terpulang kepada individu masing-masing lah. Kita yang bagus ataupun yang sedap dan berbagai jenis. Itu membezakan satu produk dengan produk yang lain. Sama juga perkhidmatan. Sehingga dia ada logo servis. Servis itu trademark. Patent ni berdasarkan kepada inovasi.
Satu produk tu reka cipta. Katakan kita nak satu produk cawan. Contoh cawan. Cawan kita biasa minum pegang. Apa inovasi dia? Nak mudahkan nak minum, kena ada tangkai. Itulah inovasinya. Contoh, itu patent. Reka cipta lah. Manakala hak cipta ataupun copyright, biasanya idea-idea kreatif kita. Contohnya kita nak buat lagu, buku, muzik dan sebagainya. Itu antara perbezaan tiga yang umum lah. Yang insyaAllah kita boleh memahaminya secara umum. Hati intelek. Secara keseluruhan, hati intelek ini adalah idea kreatif manusia. Diterjemahkan ke dalam produk dan proses atau perkhidmatan. Jadi boleh jadi dalam mana-mana produk perkhidmatan ataupun servis mempunyai beberapa ciri-ciri harta intelek yang boleh didaftarkan. Adakah terdapat jumlah minimum ataupun maksimum berapa banyak kategori-kategori yang boleh didaftarkan? Contohnya produk makanan, boleh ada trademark, boleh ada dipatentkan, boleh di-copyrightkan contohlah. Saya bagi contoh, berapa minimum maksimumnya? Dia berdasarkan kepada komponen harta intelek, ada 6 komponen. Satu produk. Contohnya kita ambil handphone contohnya. Handphone paling mudah. Berapakah harta intelek dalam handphone tu? Satu, saya cakap tadi trademark ataupun logo. Jadi kita brand lah. Brand, banyak brand lah. Membezakan satu brand dengan satu brand. Satu dia daftarkan. Kemudian dia punya reka cipta. Kadang design tu memudahkan handphone tu nak kita bawa. Inovasi. Penambahbaikan handphone. Kadang yang sekarang ni mungkin dia lagi kecil design dia supaya mudah kita bawa dan sebagainya atau ringan. Itu inovasi. Kemudian seterusnya reka cipta ataupun patent tadi sudah copyright ataupun hak cipta. Jadi dia punya nak operasi tu kita kena tulis. Terbitkan dalam penulisan buku macam mana. Manual macam mana. Itu copyright. Diterbitkan dalam buku. Copyright. Kemudian design dia mereka untuk penelitian. Design tu pun boleh boleh design dia. Design kadang kita tengok design nak membezakan satu design dengan design lain. Contoh biasanya perfume minyak wangi. Kita tengok botol dia pun tahu design dia. Inilah perfume yang ni. Berbeza pun jadi kita design tu. Kemudian yang seterusnya iaitu litar bersepadu dalam satu contohnya TV senanglah. Macam mana kita nak susun dia punya chip-chip dia tu. Itu pun dilindungi. Jadi ada 6 komponen lah secara umum. Jadi penting lah. Jadi perlindungan ni sangat penting lah untuk menjamin bisnes tu dapat dilindungi sewajarnya. Tapi adakah perlindungan harta intelek ini juga hanya khusus kepada peniaga-peniaga di dalam Malaysia sahaja ataupun bagaimana di luar negara? Adakah ciri-ciri pengawalan harta intelek tu sama setara atau ada satu yang khusus yang ditetapkan untuk semua negara ikutinya? Dia di peringkat antarabangsa, dia ada agensi ataupun di bawah UN lah, United Nations, agensi antarabangsa yang menyelaraskan perlindungan harta intelek untuk harmonize. Contohnya World Intellectual Property Organization atau WIPO. Malaysia adalah ahli kepada WIPO. Jadi dalam ahli ini dia akan harmonizekan antara satu dunia, seluruh dunia. Jadi perlindungan tu minimumnya sama. Contohnya perlindungan patent tadi 20 tahun. Jadi satu dunia sama. Sebelum tu dia berbeza. Malaysia 15 tahun, US 17 tahun. Jadi nak mengelakkan ni jadi harmonize. Jadi WIPO atau World Intellectual Property adalah satu agensi untuk menyelaraskan perlindungan harta intelek. Semualah patent, trademark, industri design, hak cipta dan sebagainya. Tapi syarat untuk mendaftar itu mestilah contohnya usahawan daripada Malaysia sekiranya mereka melakukan R&D di luar negara, tak kisahlah layak untuk mendaftar bersama dengan WIPO lah. Dia harta intelek ni sebenarnya konsep dia kreatif individu. Jadi dia boleh didaftarkan tempatan atau luar negara. Dua-dua boleh? Boleh. Sebab kita nak melindungi hak
individu. Sebab itu harta intelek ini perlindungan hak eksklusif. Jadi dia tak ada had lah. Okey, tak cukup masa ni. Banyak sebenarnya kita nak tanya berkenaan dengan harta intelek ni kan. Tak apa. Jadi sebenarnya kesempatan hari kita nak minta untuk Tuan kongsikan sikit berkenaan dengan Hari Harta Intelek Negara. Saya akan berlangsung nanti. Terima kasih. Hari Harta Intelek Negara ini adalah selaras dengan keputusan kerajaan untuk menyambut Hari Harta Intelek Negara pada tahun 2005 yang lalu. Jadi hari ini untuk mengiktiraf program-program Hari Intelek. Dan antara program yang kita bagi meningkatkan awareness ni adalah kita adakan Anugerah Harta Intelek Negara. Oh, okey. So dari Anugerah Intelek dia ada beberapa kategori lah. Dia ada Anugerah Platinum ya. Platinum ni adalah organisasi ataupun agensi syarikat yang terlibat, yang aktif dalam mempromosikan Hari Harta Intelek. Kemudian kita ada Anugerah Teknologi Hijau. Teknologi hijau ni mana-mana permohonan harta intelek yang berdasarkan teknologi hijau. Ingat semua sedia maklumlah teknologi hijau ni untuk safety. Kemudian kita ada anugerah Karya Lestari. Ni mana-mana yang berkaitan. Kita juga ada anugerah milenial. Milenial ni adalah untuk teknikal, pelajar-pelajar teknikal ataupun yang setaraf dengan ni. Kita juga ada anugerah permata. Permata ni adalah untuk pelajar-pelajar sekolah, sekolah menengah. Jadi kategori ini. Jadi semuanya ni adalah untuk mengiktiraf sumbangan harta intelek kepada negara, komuniti. Kita lebih menjurus kepada kecil tempatan lah, terbuka kecil tempatan. Okey, baik. Bila hari ini akan dilaksanakan ni? Sebenarnya Hari Harta Intelek disambut 26 April setiap tahun. Okey. Tapi program untuk tahun ni kita bermula pada 25 dan 26 So kita ada pameran dan kepunyaknya penyampaian anugerah tadilah yang 5 tadi InsyaAllah kita akan adakan di bangunan Maipo sendirilah di Menara PJ InsyaAllah kita ada pameran Jadi siapa-siapa yang ada produk IP kita encourage dia lah untuk buat pameran dan kita jemputlah masyarakat komuniti untuk melihat aktiviti program-program harta intelek tersebut InsyaAllah. Okey, ni ada pertandingan ni. Pertandingan video kreatif di platform TikTok. Semua pakai TikTok sekarang kan, tipu tak ada. Okey, boleh sama-sama memeriahkan bersama dengan sambutan Hari Intelek Negara 2024. Hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Tempat pertama, kedua, ketiga, sagu hati pun ada 20 orang. Jadi rugilah siapa yang tidak menyertai dalam masa sama sebenarnya kita boleh berikan kesedaran kepada orang ramai juga berkenaan dengan harta intelek ini Terima kasih kepada Encik Kamal bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita bagaimana sebenarnya pencipta, pengkarya, usahawan di luar sana boleh menjaga harta